Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaannya, dengan kasih sayangnya, masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab kita berkenaan dengan sifat bacaan Al-Quran baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-faslu ats-tsalitsu fi sifati qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang ketiga pada menerangkan sifat bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, dari segi tartilnya, dari segi matnya, dari segi waqafnya, dikuatkan bacaan ataupun diperlahankan bacaan, getaran suara dan sebagainya. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laylatan fastaka thumma tawadda'a thumma qama yusalli فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, pada suatu malam saya ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda telah menggunakan siwak, kemudian baginda berwuduk, kemudian baginda bangun menunaikan salat. Maka saya telah bangun berdiri menunaikan salat bersama baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan salat dan baginda telah memulakan bacaan surah Al-Baqarah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melalui mana-mana ayat rahmat, melainkan baginda akan berhenti dan berdoa. Ini antara cara ataupun
kaifiat yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita apabila kita membaca Al-Quran, sama ada di dalam salah ataupun di luar salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lalu pada ayat rahmat, Nabi akan minta doa. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melalui ayat azab, melainkan baginda berhenti dan meminta perlindungan. Bila lalu ayat rahmat, minta supaya rahmat Allah Ta'ala tu dikurniakan kepada kita. Kalau lalu ayat azab, minta supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada azab. Cuma nak tahu ayat rahmat, ayat azab tu kena tahu makna lah. Sebab tu di samping kita membaca Al-Quran, maka digalakkan juga kita membaca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan lah, untuk mengetahui sedikit sebanyak makna-makna daripada bacaan kita. Sekadar itulah. Cuma terjemahan Al-Quran ini kadang-kadang ada yang kita boleh faham terus, dan kadang-kadang ada yang memerlukan penerangan daripada para ulama yang mahir tentang penafsiran Al-Quran. Maka jika bertemu ayat-ayat yang zahirnya difahami berlawanan dengan yang biasa, maka kita kena rujuk pada para ulama. Jadi disunatkan kita dalam mazhab kita pun, kalau kita baca Al-Quran lalu ayat rahmat, doa. Kalau luar solat tak ada masalah, doa bahasa Melayu tak apa. Doa dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Minta perlindungan. Bahkan nanti ada hadis di hadapan nanti, ayat yang memuji Allah Subhanahu wa taala pun disunatkan kita bertasbih. Kalau kita ni biasanya hak kita buat tu, apabila kita baca ayat yang terakhir daripada surah At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, biasa di situ kita baca doa puji Allah Subhanahu wa taala, bersaksi. Ayat itu menyebut bukankah Allah Subhanahu wa taala ahkamil hakimin, yakni zat yang maha memberi hukum daripada segala hakim-hakim yang ada. Jadi kita baca bala, kita menyatakan persaksian kita, wa ana ala dzalika minasyahidin, saya atas apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran itu, minasyahidin, dari kalangan orang-orang yang bersaksi. Dalam setengah riwayat sebut, kalau kita baca bala pun sudah cukup dah, yakni kita memberi penyaksian kita, membenarkan ayat-ayat itu. Kalau kita nak doa dalam solat, maka doa ni dalam bahasa Arab. Jangan doa bahasa Melayu pula. Nanti kecoh satu masjid. Doa di dalam bahasa Arab. Khair. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk, dan baginda berdiam di dalam rukuk sekadar ataupun dengan kadar masa qiyam baginda. Yani Nabi rukuk pun sama panjang seperti mana Nabi qiyam. Dan baginda membaca di dalam rukuknya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, maha suci zat yang memiliki segala kekuasaan dan segala kerajaan dan segala kebesaran dan keagungan.
Nabi puji Allah Ta'ala. Baca ni sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud dengan kadar sama seperti rukuk baginda. Dan baginda membaca di dalam sujudnya tasbih yang sama, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci zat yang maha memiliki segala kekuasaan dan kerajaan, segala kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ali Imran, surah yang kedua, kemudian surah yang lain, dan kemudian surah yang lain lagi. Yang ini dalam 4 rakaat salat baginda baca 4 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. 6 juzuk lebih. Baginda melakukan seperti demikian pada setiap rakaat. Yakni dalam setiap rakaat Nabi baca, bila tiba ayat rahmat Nabi minta doa, bila tiba ayat azab Nabi minta perlindungan. Dalam rukuk Nabi rukuk sama panjang dengan qiyam. Sujud sama panjang dengan rukuk. Dalam rukuk Nabi baca tasbih tadi, dalam sujud pun Nabi baca tasbih yang sama. Cuma di dalam hadis ini yang hendak diberitahu kepada kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Quran lalu ayat azab, Nabi minta perlindungan daripada azab. Lalu ayat rahmat, Nabi minta pada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan rahmat itu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati khaufin ta'awwadha wa idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullahi sabbaha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lalu ayat yang menunjukkan ketakutan, ayat yang menakutkan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan, doa pada Allah Ta'ala, minta lindung. Yang ini minta lindung daripada api neraka. Dan apabila baginda melalui ayat rahmat, baginda akan memohon rahmat daripada Allah. Dan apabila baginda lalu pada ayat yang di dalamnya ada mensucikan Allah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu semua tasbih-tasbih yang boleh kita guna. Yang ini kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini disunatkan. Imam Nawawi sebut disunatkan perkara-perkara ini, yakni memohon doa, meminta perlindungan, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala bila kita baca ayat-ayat Al-Quran yang tersebut. Sunat kita buat sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Wa an Abi Laila radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha dzikrun nari qala wailun li ahli an-nari a'udzu billahi minan nari. Diriwayatkan daripada Abu Ya'la radhiyallahu taala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melalui suatu ayat yang tersebut di dalamnya api neraka, maka baginda membaca wailun li ahlin nari. Kalau terjemah yang biasanya, malang sungguh untuk penghuni neraka. Sangat malang untuk penghuni neraka. Ataupun boleh juga wailun, neraka wail untuk penghuni neraka.
A'udzu billahi minan nari, aku berlindung dengan Allah daripada api neraka. Nabi doa. Dan kata ulama, Nabi memohon perlindungan daripada api neraka tu bukanlah disebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam ada buat dosa, ada buat salah, tak. Tapi ini sebagai mengajar umat untuk berdoa. Bila ada sebut api neraka, doanya macam ni. Sebab Nabi SAW maksum, terpelihara daripada segala dosa, sama ada dosa yang lepas maupun dosa yang akan datang. Maka amatlah mustahil baginda SAW akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ya'la bin Mamlakin annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu ta'ala anha an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ya'la bin Mamlak bahawa beliau telah bertanya Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi baca Quran. Maka beliau tan'atu qira'atan mufassaratan, mensifatkan bacaan yang dijelaskan huruf per huruf. Kata ulama ada dua maksud hadis ini, iaitu apabila ditanya kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala macam mana sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sebut Nabi baca macam ni macam ni macam ni. Jadi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bacaan yang begitu jelas, huruf demi huruf, setiap satu huruf disebut dengan sempurna. Satu lagi ulama kata bila ditanya kepada beliau, Ummu Salamah pun jawab dengan praktikal. Dengan praktikal, maksudnya beliau baca ayat Al-Quran itu sama seperti yang beliau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara bacaan. Maksudnya nak beritahu di sini ialah sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bacaan yang jelas. Bacaan yang jelas, disebut huruf-hurufnya satu persatu daripada makhrajnya, yakni tempat keluar hurufnya bersama sifat-sifat hurufnya dengan sempurna. Dan memang tidak ada sesiapa pun yang dapat menandingi bacaan Al-Quran seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam. Lidah yang paling fasih untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran. Wa an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala maddan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya saya telah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bagaimanakah sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pertanyaan sahabat ini adalah tentang adakah Nabi punya bacaan dipanjangkan ataupun dipendekkan. Kata Sayyidina Anas, baginda sallallahu alaihi wasallam kata baginda sallallahu alaihi wasallam punya bacaan adalah bacaan yang mempunyai mad, yakni pada huruf-huruf yang perlu ada mad. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan sempurnakan madnya.
sama ada panjang 2 harakat 1 alif ataupun lebih, mad asli ke mad tabi'i ke ataupun yang lain daripada itu, mad far'i dan cabang-cabangnya. Maka Nabi SAW pada tempat yang ada mad, Nabi buat mad, baca dengan panjang. Dan kecantikan Al-Quran ini apabila kita baca mengikut kaedah yang telah ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mad yakni memanjangkan suara, memanjangkan suara pada huruf-huruf mad yang 3 alif waw ya. Sekiranya huruf itu mati dan sebelumnya mempunyai harakat baris yang sesuai dengan huruf tersebut, alif bagi atas sebelum, waw bagi depan sebelum, ya bagi bawah sebelum, maka di situ ada mad. Minima mad 2 harakat ataupun 1 alif. Ini minima, dipanggil mad asli ataupun dipanggil mad tabi'i. Ulama kata kenapa dipanggil mad asli ataupun kenapa dipanggil mad tabi'i? Sebab tabiat manusia, bila jumpa huruf ini, orang-orang Arab, dia tak akan kurang daripada 2 harakat tu. Tabiat dia gitu dah. Adapun mad far'i, pecahan-pecahan mad yang lain tu, yang panjangnya berapa harakat, itu ada khilaf semua. Maka kata ulama, mad paling pendek 2 harakat, paling pendek. Sebab tu kalau dalam Fatihah, kalau tu imam baca waladhdallin, ini baca 2 harakat sahaja, solatnya masih sah. Sebab itu adalah mad yang mu'tabar. Mad yang mu'tabar, solat masih sah, tak batal solat. Walaupun kita sebut di situ wajib berapa 6 harakat, sebab status dia adalah mad far'i. Mad far'i. Khair. Jadi mad antara penyempurna bacaan. Satu lagi dipanggil gunnah. Ini pun penyempurna bacaan. Kalau bacaan kita tidak sempurnakan mad, tidak sempurnakan gunnah, bacaan tu tak cantik lah. Dia akan jadi cacat. Walaupun dihias dengan lagu yang macam-macam pun, tetap dia cacat juga. Tak sedap. Khususnya kalau orang tu mengaji lah, kalau orang tu belajar, bacalah lagu mana pun. Tapi kalau tajwidnya tu tak kena, dia tak sedap. Tapi kalau tajwid kena, insya-Allah walaupun lagu tu tak ada apa pun, dia akan jadi sedap dengan sendirinya. Tajwid tu sendiri menyebabkan bacaan kita tu jadi sedap. Kalau boleh tambah hias dengan dengan suara yang baik, itu bonus. Tapi minimanya adalah tajwid. Panjang pendek, dengung, waktu kena jaga sungguh. Kadang-kadang disebut mad, bila kata mad, dia pun buat panjang lebih daripada biasa. Kalau dalam ilmu qiraah dan sebagainya, mad ni kalau lebih daripada kadar yang sepatutnya, lebih sangat, itu adalah mad yang dicela. Panjang lebih sangat, patutnya 2 alif je, 2 harakat je, dibaca sampai 4. Kalau terlajak sikit tu masih lagi dimaafkan, sebab benda tu yelah kadang-kadang di luar kawalan. Tapi kalau melampau sangat, sepatutnya 6, dibaca sampai jadi 10, 14. Masya-Allah. Sebab apa? Nak
padankan dengan irama dia punya apa panggil alunan tu, terpaksa dipanjangkan. Yang ni mazmum kan, dicela. Sebab tu walaupun disunatkan kita menghiasi bacaan dengan suara yang baik, tetapi perlulah berlandaskan kepada hukum hakam tajwid yang telah ditetapkan. Khair. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaan baginda. Macam mana memutuskan bacaan tu? Baginda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian baginda berhenti. Kemudian baginda membaca ar-rahmanir rahim, kemudian baginda berhenti. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca maliki yaumiddin. Kataan maliki yaumiddin ni ada khilaf di kalangan ulama, sama ada dimatkan ma ataupun tidak, dalam qiraat lah. Kalau yang dipakai di tempat kita, di negara kita, qiraat hafaz daripada Asim, kita baca dengan mat maliki. Adapun qiraat yang lain, mereka baca dengan maliki, pendek mim, maliki yaumiddin. Khair. Jadi yang nak diberitahu dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran waqaf pada setiap ayat. Nabi waqaf pada setiap ayat. Dan inilah yang sunat dalam mazhab kita pun. Dalam mazhab Syafi'i, afdalnya kita berhenti pada hujung ayat. Walaupun ada sesetengah qurra, mereka mengatakan bahawa yang terbaik kalau dapat berhenti pada tempat yang sempurna cerita, sempurna ayat. Sebabnya kalau kita pandai bahasa Arab, kita boleh tengok ayat Quran tu kadang-kadang dia berhenti, ada tanda waqaf ayat pertama, ayat kedua, tapi ayat kedua dengan ayat ketiga tu dia masih benda cerita sama lagi, dah habis lagi, masih ayat yang sama lagi. Jadi ada yang mengatakan berhenti selepas sempurna cerita dia tu, ayat dia tu, itu yang aula. Tapi dalam mazhab kita disunatkan berhenti pada setiap hujung ayat. Adapun yang disebut oleh qurra, sebahagian ulama dalam bahagian qiraah yang kata aula tu berhenti bila habis cerita. Maka kata ulama, aula di sini merujuk kepada waqaf-waqaf yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ, maka aulanya berhenti di situ. Wa an Abdullah bin Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qiraati am yajharu, qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara, fa qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, katanya saya telah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca secara
perlahan ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam membaca secara kuatkan suara. Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kedua-duanya baginda buat. Kedua-duanya baginda buat. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam memperlahankan suara dan kadang-kadang baginda menguatkan suara. Ini pun satu kemudahan juga. Kalau Nabi kuatkan suara, kita pun nak baca Quran kena kuat suara tu. Kalau Nabi kuatkan perlahankan suara, jadi kita pun jadi kena perlahankan suara, tak boleh nak kuatkan suara. Tapi Nabi buat dua-dua, maka ada pilihan. Dan kata ulama, diharuskan untuk kita baca Quran secara kuat suara dan diharuskan juga kita baca secara memperlahankan suara. Cuma mana yang baik? Mana yang baik ialah bacaan yang bebas daripadanya, yang boleh menyebabkan kita ni datang rasa nak tunjuk ke orang. Itu bacaan yang afdal untuk kita. Setiap orang tak sama. Untuk kita. Jadi kita rasa kita baca dengan perlahan, lebih khusyuk dan menjauhkan kita daripada sifat riak nak tunjuk ke orang, maka itulah yang afdal untuk kita. Kalau kita rasa baca yang kuat ni lebih mendatangkan khusyuk kepada kita dan kita pun tak ada nak riak nak tunjuk ke siapa-siapa, maka itulah yang afdal untuk kita. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Qais, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di dalam perkara ini keluasan. Maksudnya mudah. Nak kuatkan boleh, nak perlahan pun boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a min al-laili rafa'a tawran wa khafadha tawran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Quran di waktu malam, maka kadang-kadang baginda meninggikan suara dan kadang-kadang baginda rendahkan suara. Kadang-kadang tinggikan suara, kadang-kadang rendahkan suara. Ini tak ada masalah. Nak kuatkan suara, tidak mengganggu orang lain, tidak menyebabkan kita ni ada perasaan riak nak tunjuk ke orang lain, maka tak tinggikan suara, tak ada masalah. Tapi kalaulah tinggikan suara itu mengganggu orang lain, mengganggu orang yang sedang salat, mengganggu orang yang sedang tidur, contohnya kalau kat rumah, maka rendahkanlah suara. Itu yang afdal. Wa an ummi Hani'in radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu asma'u qira'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha, katanya saya dapat mendengar bacaan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam sedangkan saya berada di atas katil. Maksudnya dia ada dalam bilik, Nabi ada di luar bilik. Nabi baca Quran dalam solat, Ummu Hani boleh dengar dalam bilik. Maknanya Nabi baca kuat. Wa an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fath wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala faqara'a wa rajja'a. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'a an-nasu alayya
la akhadtu lakum fi dhalika as-sauti aw qala al-lahni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Qurrah, katanya, saya telah mendengar Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya pada hari pembukaan Mekah, yakni pada hari Fatah Mekah, dalam keadaan baginda membaca inna fatahna laka fatham mubina. Nabi baca ayat Quran ni pada hari Fatah Mekah. Sesungguhnya kami telah bukakan untukmu dengan kemenangan yang jelas, yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni kamu apa yang terdahulu daripada dosamu dan apa yang kemudian. Nabi baca ni ketika Nabi berada di atas unta. Kata Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran tadi dan baginda buat tarji'. Baginda buat tarji' di dalam bacaan, yakni baginda membaca Al-Quran dengan nada tinggi rendah. Nabi baca Al-Quran dengan nada tinggi rendah bacaan tu. Di dalam bacaan Al-Quran ni dia ada, dalam masalah ni kalau dalam bab tajwid dia ada 3 perkara. Yang pertama dipanggil tatrib, yang kedua dipanggil tarji', yang ketiga dipanggil tar'id. 3 ni adalah berkait dengan getaran suara ataupun alunan suara, lenggok suara, tinggi, rendah, bergetar dan sebagainya. Dia ada 3 keadaan. 2 keadaan khilaf, 1 keadaan dilarang oleh para ulama. Yang dilarang itu adalah tar'id, yakni menggetarkan suara secara berlebih-lebihan. Saya tak reti nak buat. Khususnya pada ketika mat yang panjang tu, dia ada getaran beralun kat situ tu, dia main suara. Biasanya qari lah dibuat ni, ketika nak wakaf hujung penutup tu kan, dia main ni tu, suara dia tu dipanggil tar'id, menggetarkan suara, meninggi rendahkan suara itu secara berlebihan. Ini sepakat ulama qurra mengatakan tidak boleh. Adapun tatrib, yakni melagukan Al-Quran secara tarannum, yakni dibaca Al-Quran dan dibawa di dalamnya irama Arab, bayati, jiharka, nahawan. Ini semua irama-irama Arab dibawa dalam Al-Quran, ada khilaf di kalangan ulama. Yang kedua tarji', ini yang Nabi buat ni, yakni ada alunan suara yang tinggi rendah tetapi secara sederhana. Secara sederhana. Ini pun ada khilaf. Sebabnya kata ulama, Nabi buat tarjih yang disebut dalam hadis ni adalah disebabkan kesan pergerakan unta yang Nabi naik tu. Kita duduk atas kenderaan sambil baca kan, suara kita jadi gitu kan. Tapi ada sebahagian ulama kata memang Nabi buat tarjih. Sebagian ulama kata Nabi tak buat, pergerakan unta tu yang menyebabkan suara jadi gitu. Sebab tu ada khilaf. Maka punya natijah dia ialah menggetarkan suara, buat lenggok tinggi rendah ni secara sederhana diharuskan. Jangan berlebih-lebihan. Kata perawi, Sayyidina Muawiyah bin Qurrah mengatakan, kalaulah aku tidak bimbang bahawa orang ramai akan datang mengerumuni aku, pasti aku akan membacakan kepada kamu suara itu, dengan suara itu ataupun dengan gaya itu. Tapi takut orang mari kumpul tengok pelik, dia kata dia tak buat.
Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan apa yang kita dengar sama-sama dapat dijadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.